Perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudi stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah seram yang aku nak kongsikan kali ni. Dan aku harap sangat-sangat korang semua yang tengah tengok ni stay tune support Faiz Cerita. Pada yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan kepada korang, dan jangan lupa support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan guys, sebelum aku nak memulakan kisah seram dalam video kali ni, aku nak minta maaf terlebih dahululah sekiranya dalam penceritaan kalau aku ada tersalah cakap, mungkin ada tersalah sebut ke, tersalah info ke, ataupun mungkin ada kekurangan di mana-mana. Aku minta maaf banyak-banyak kepada korang semua, dan aku akan cuba perbaikilah untuk memberi yang terbaik buat korang semua. Diingatkan sekali lagi, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Ok guys, tanpa membuang masa, aku nak kongsikan kepada korang kisah seram dalam video kali ni dikongsi daripada seseorang yang namanya Amir. Kisah seram yang dia lalui ni, dia pernah ternampak pocong depan mata guys. Yang masa tu dia bukan keseorangan, tapi dia bersama dengan kakak dia, yang waktu tu mereka dalam perjalanan nak balik ke rumah daripada kedai. Kejadian ni berlaku, kata Amir, kira-kira dalam 8 tahun yang lepas. Waktu tu dia berusia 10 tahun. Alkisah dia macam ni guys. Ada satu malam tu, ayah Amir ni tengah sibuk membersihkan ataupun membaiki penimbang sayur. Kata dia, mak ayah dia ni seorang peniaga sayur-sayuran, jadi memang adalah penimbang tu. Penimbang sayur ni kalau tak digunakan, lama dah tak pakai, memang akan rosak, dan juga lipas-lipas ni suka bersarang dekat situ. Malam tu ayah dia tengah sibuk lah membersihkan, membaiki penimbang tu. Nak dijadikan cerita, ayah Amir ni suruhlah Amir dengan kakak dia ni pergi kedai cari ubat lipas. Masa tu pula Amir dengan kakak dia ni memang tak ingat apa nama ubat tu, tapi rupa bentuk ubat tu dia tahulah. Jadi ayah dia pun suruhlah Amir dengan kakak dia ni cepat-cepat pergi kedai, pergi beli ubat tu. Sebelum mereka nak pergi kedai, Amir ni sempatlah tanya dekat ayah dia, "Ya, apa nama ubat tu?" Ayah dia pun cakap lah, "Kau pergi je kedai tu, cakap kapur barus." Amir ni cakap dia dengan kakak dia memang tak tahu apa tu kapur barus. Jadi mereka berdua pun pergilah ke kedai dengan confidentnya untuk pergi beli. Masa Amir dengan kakak dia ni nak pergi ke kedai, jam baru menunjukkan pukul 9.30 malam. Kedai runcit tu memang tak jauh pun daripada rumah mereka. Kata Amir ni dalam 100 meter macam tu je. Waktu Amir dengan kakak dia sampai dekat kedai runcit tu, Amir ni pun cakap lah dekat pakcik yang dekat kedai runcit tu, "Pakcik, saya nak kapur barus." Amir bagi tahu muka pakcik tu dengan isteri dia memang satu riak muka yang pelik tengok Amir dengan kakak dia ni. Pakcik tu pun cakap lah dengan Amir ni, "Dik, engkau nak buat apa dik?" Dia pun cakap lah dengan pakcik tu, "Tak tahu ayah, dia suruh beli." Pakcik tu pun bagilah dekat Amir ni kapur barus. Waktu pakcik tu bagi dekat Amir kapur barus tu, Amir perasan, dia rasa memang itu bukan ubat lipas. Sebab apa yang Amir ni bagi tahu, waktu pakcik tu nak bagi dekat dia, pakcik tu bungkus satu-satu. Macam yang dia cakap tadi tu, waktu tu dia tak tahu apa pun kapur barus tu. Pakcik tu pun dah tak ada cakap apa-apa, dia pun tak ada nak tanya apa-apa. Dia pun belilah kapur barus tu tanpa soal cerita, sebab dah itu yang ayah dia suruh beli. Masa dalam perjalanan nak balik ke rumah daripada kedai runcit tu, dalam perjalanan tu, Amir ni pergi buka bungkusan tu dan pergi bau. Lepas dia bau je kapur barus tu, dia panggil lah kakak dia. Dia beritahu kakak dia, "Kak, apa pasal bau ubat ni macam bau pocong Lepas tu kakak dia pun berhenti berjalan. Mereka berdua bau sama-sama benda tu. Lepas tu mereka berdua pun saling berpandangan dan mengesahkan lah, lah, macam bau pocong." Waktu tu dia dengan kakak dia memang dah rasa sangat-sangat takut lah. Mereka berdua diam je lah, buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan mereka berdua pun teruskanlah berjalan untuk balik ke rumah. Baru beberapa langkah kaki dia dengan kakak dia nak berjalan balik ke rumah tu, tiba-tiba Amir bagi tahu dia terkejut. Memang automatik dia kata terhenti kaki dia. Sebab apa tau geng? Dia ada ternampak pocong. Pocong tu dekat tong sampah depan rumah dia. Bila dia dah nampak benda tu guys, dia bagi tahu
Dia cepat-cepat lah panggil kakak dia, siap tunjuk lagi kat mana arah benda tu. Bila kakak dia nampak benda tu juga, kakak dia pun terus marah si Amir ni. Yang kau pergi tunjuk, pergi tegur kenapa? Kata Amir, pocong yang dia nampak tu guys, cuma nampak kepala je, badan tak nampak. Dia nampak pocong tu macam mendagu dekat atas tong sampah tu. Katanya memang jelas dengan tocang dia, tapi rupa memang tak nampak apa-apa guys. Memang gelap, tak nampak pun mata, hidung, mulut, memang kosong. Bila dia dengan kakak dia dah nampak macam tu, apa lagi, mereka berdua pusing lari ikut dalam blok. Dia ni duduk dekat rumah jenis pangsapuri 5 tingkat. Jadi tempat nak masuk rumah tu ada 2. Rumah dia ni bawah sekali, betul-betul dekat dengan tong sampah yang dia nampak pocong tu. Boleh dikatakan mereka ni lari macam tak cukup tanah lah. Bila sampai je dekat rumah, dia pun terus bagilah kapur barus tu dekat ayah dia. Lepas dia bagi kapur barus tu dekat ayah dia terus marah. Ayah dia beritahu yang dia dengan kakak dia salah beli. Masa tu ayah Amir ni mengaku memang ayah dia tersalah sebut. Ayah Amir ni dia suruhlah si Amir ni dengan kakak dia pergi patah balik kat kedai tadi, pergi tukar. Dan waktu ayah dia suruh patah balik pergi kat kedai tadi, dia dengan kakak dia dah saling berpandangan lah. Sebab yelah, mereka berdua baru je nampak pocong tadi tu. Mereka berdua ni takut kot kalau pocong tu masih ada lagi dekat situ. Diorang ni tak beritahu dekat mak ayah diorang, sebab katanya nanti takut kena marah balik. Nanti tak pasal-pasal ayah dia marah, nanti ayah dia beritahu yang korang ni penakut sangat lah. Jadi mereka tak beritahu lah, mereka berdiam je lah. Sebelum nak patah balik pergi dekat kedai tadi tu, Amir ni pergi jenguk dekat tingkap. Sebab dekat tingkap tu dah boleh nampak lah tong sampah tu yang ada pocong tu kan. Dia nak tengok lah, dia nak pastikan sama ada lagi ke tidak pocong tu. Waktu dia tengok tu, memang dia kata agak terkejut sebab tak ada apa-apa pun kat situ. Benda yang dia nampak tadi tu pun dah hilang. Dia perhatikan tak ada apa-apa lah, plastik ke apa ke, sebab dia kata dia tak nak tersalah tengok kan. Jadi dekat situ memang tak ada apa-apa pun, memang kosong. Bila dia dah tengok tak ada apa-apa dekat situ, dia dengan kakak dia pun confident lah nak patah balik untuk pergi dekat kedai tadi. Bila mereka nak pergi dekat kedai tadi tu, mereka tak ikut jalan yang mula-mula tadi tu. Mereka ikut jalan jauh sebab kata dia memang tak berani lah nak ikut jalan yang tong sampah tadi tu. Kalau ikutkan jalan situ dekat, tapi disebabkan dah nampak tadi tu, tak apalah, ikut jalan jauh je lah. Masa Amir dengan kakak dia sampai je dekat kedai runcit tu, tak sempat mereka ni nak cakap apa-apa, pakcik tu dah gelak-gelak dah. Ayah kau nak ubat gegat tu, aduh kau ni. Masa tu dia dengan kakak dia hanya mampu berdiam diri je lah. Selepas kejadian nampak pocong tu, Alhamdulillah lah dia dengan kakak dia tak mengalami apa-apa gangguan. Kata si Amir mungkin ada sedikit pengajaran lah yang boleh dikongsikan. Sekiranya kalau kita ni tak nampak apa-apa, mulut jangan terlepas cakap dan juga jangan terleca lupa. Itu sajalah guys kisah perkongsian dalam video kali ni. Kisah ni adalah kisah benar walaupun ianya dah berlaku agak lama, tapi katanya peristiwa ni adalah satu peristiwa yang dia tak boleh lupakan, yang dia kata dia teringin nak kongsikan. Jadi buat korang yang tengah tengok ni, kalau korang ada pengalaman yang sama ataupun korang nak nilaikan, nak bagi pandangan ke pendapat apa-apalah tentang kisah dan video kali ni, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada korang semua yang sudi stay tune untuk tengok video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Maafkan aku sekiranya kalau aku ada tersalah cakap, tersalah sebut ataupun ialah ada kekurangan kat mana-mana. Aku minta maaf banyak-banyak. Sekiranya kalau korang nak beri teguran pun, ialah mungkin ada kekurangan kat mana-mana yang korang nak share kan, korang boleh komen dan aku akan baca komen korang tu untuk aku perbaikilah setiap kelemahan yang ada untuk memberi yang terbaik buat korang semua. Macam biasa, buat korang yang tengah tengok ni, sekiranya kalau belum follow Faiz Cerita, aku nak minta kepada korang untuk support hanya dengan follow ataupun subscribe, like dan share, dan juga stay tune untuk support Faiz Cerita di dalam video di masa akan datang. Kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah mistik ke yang korang nak kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi aku akan kongsikan kisah korang di dalam video di masa akan datang sekiranya kalau korang tidak keberatan untuk kongsikan. Jadi guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Aku tak dapat nak belas jasa kebaikan korang yang sudi untuk support, yang sudi untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita. Dan kita jumpa dalam next video guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.